Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man salaka bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan yang berlaku di sekeliling kita, marilah sama-sama kita pastikan bahawa kita tidak akan membiarkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sia-sia begitu saja. Kerana kita tak tahu sampai bila kesempatan itu yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kalau kita dapat pastikan 2-3 hari lagi, tak apalah, tangguh dulu. Katakan 3 hari, tangguh 2 hari, hari yang ketiga tu sungguh-sungguh, ya, iaitu pacuan lebih daripada 4 order umpamanya kalau kereta, ya. Itu kalau tahu. Soalnya sekarang kita tak tahu, adakah lepas ini masih lagi kita diberi peluang setengah jam. Kita tak tahu masih lagi ada peluang ataupun tidak. Kerana itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW yang sudah dijadikan satu nasib. Apakah nama nasib itu? Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, kan begitu? Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Yaghtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Ketika muda sebelum tua. Wa ghinaka qabla faqrik. Ketika kaya sebelum miskin. Wa sihhataka qabla maradik. Ketika sihat sebelum sakit. Wa faraghaka qabla syughlik. Ketika lapang sebelum sibuk. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Ketika hidup sebelum mati. Dan kalau kita lihat ini para jamaah, subhanallah, rugi kalau kita tak gunakan kesempatan yang ada itu untuk melakukan perkara yang membawa kepada keuntungan. Keuntungan yang disediakan oleh Allah bukan keuntungan kebendaan, bukan wang ringgit ataupun pangkat seperti yang ada pada manusia, tetapi kemuliaan. Kalau nak dikatakan pangkat, ialah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang menggunakan kesempatan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika muda sebelum tua, kita tahulah bagaimana bila orang dah tua, dia tidak dapat melaksanakan ibadahnya seperti sempurnanya seperti ketika muda. Sebab anggotanya fizikalnya sudah lemah dan sebagainya. Ya, lebih-lebih lagi kalau kita lihat ibadah-ibadah seperti apa, salat, kita tengok, ya, bagaimana orang muda boleh berdiri dengan sempurna dibanding orang yang dah tua, sudah umpamanya. Sehingga bila nak rukuk ataupun sujud terpaksa duduk di atas kursi umpamanya, kan begitu. Jadi kalau kita melihat ini, benarlah Rasulullah SAW bila memberikan peringatan kepada kita, kita haruslah menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini selagi kesempatan itu masih ada. Sebab kalau sekiranya kita waktu muda, jangan sangka kita boleh sampai tua. Belum tentu. Waktu kamu senang, ada peluang untuk mendapatkan pahala. Melalui apa? Melalui harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak ruang untuk bersedekah umpamanya.
dibanding orang yang tak ada harta, kan begitu. Dan ini telah digambarkan oleh para sahabat yang tidak ada harta, datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tak berpeluang untuk bersedekah dengan hartanya sebab tak ada harta. Tapi sahabat-sahabat yang ada harta, dia boleh mendapat pahala begitu banyak. Dia boleh menderma ini, menderma itu dan sebagainya, dibanding dengan yang tidak ada harta. Dan ketika ada harta, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pahala daripada harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Faragaka, kamu waktu lapang, tak sibuk. Bila lapang, gunakan masa kelapangan itu untuk melakukan apa yang boleh mendatangkan pahala. Tak mestinya salat, kita menolong orang pun sudah mendapat pahala. Nah, kalau tak sibuk, biasanya kita tengok ya, kita kadang-kadang sibuk fizikal dan kadang-kadang sibuk fikiran. Sibuk fikiran, ya, fizikal tak sibuk, tapi bila salat umpamanya dah sibuk pun fikiran kita, benda-benda yang lain yang diingatkan, jadi sibuknya ke sana pula. Padahal waktu salat kita disuruh sibuk dengan salat kita, fikiran kita ingat kepada salat yang kita lakukan dan sebagainya. Dan ketika sihat sebelum sakit, kalau kita lihat waktu sihat, berapa banyak kita dapat lakukan amalan-amalan dan sebagainya. Tapi bila sakit, banyak dah, ya, tak dapat lakukan. Dan yang terakhir ketika hidup sebelum mati. Kerana itu para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kalau kita biarkan kesempatan-kesempatan yang Allah Taala berikan kepada kita ini. Ya, kita lihatlah bagaimana kita ini dalam kehidupan kita ini tak terlepas daripada perkara-perkara yang boleh menyibukkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita sama-samalah isikan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dalam perkara yang alhamdulillah akan menambahkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan melihat satu petunjuk daripada hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita tentang ahabbul kalami ilallah, kata-kata yang paling disukai oleh Allah. Kita nak tengok apa dia kata-kata yang paling disukai oleh Allah, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis sahih daripada Imam Muslim. Hadis sahih, ya. Sabata fi sahih Muslim, telah sabit dalam hadis sahih Muslim, an Samurah bin Jundub, daripada sahabat yang bernama Samurah bin Jundub. Beliau berkata, qala, beliau yakni Samurah bin Jundub berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah Ta'ala arba'un, kata-kata yang paling dikasihi oleh Allah ada 4. Ini yang paling dikasihi oleh Allah. Pertama ialah la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, ya, tidak mendatangkan apa bahaya pun kepadamu kamu nak mulakan yang mana satu. Maknanya tak mesti menyusun susunan yang disebut ini, nak mulakan yang mana satu boleh. Kata-kata itu ialah pertama ialah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang biasanya, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Tentang berapa kalinya tidak disebut. Dan secara zahirnya cukup dengan sekali saja. Itu secara zahirnya, ya. Yang kita nak lihat ialah bagaimana kita memahami kenapa Rasulullah SAW mengatakan ahabbul kalami ilallah arba'. Kenapa baginda mengatakan 4 perkataan ini yang paling dikasihi oleh Allah? Iaitu pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Ini memberikan pengajaran kepada kita supaya kita memahami
bila mana kita mengatakan subhanallah, kenapa? Ini sebab di dalam Al-Quran begitu banyak perkataan-perkataan kalimat subhanallah, begitu juga alhamdulillah, begitu juga la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Dan semua kata-kata ini kembali kepada Allah. Cuba kita perhatikan perkataan pertama, subhanallah, maknanya maha suci Allah. Kemudian la ilaha illallah, ada lagi perkataan Allah, kan? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ketiga, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan keempat, Allahu Akbar, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Walaupun kata-kata ini begitu ringkas sekali, tapi bila seorang hamba itu mengatakan subhanallah, bagaimana dia mengatakan subhanallah? Sebab itu dalam berzikir ini, dalam berwirid ini, kita diajar supaya merasakan apa yang kita zikirkan itu. Sebab zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW sebenarnya mempunyai roh. Dia bukan sekadar zikir saja begitu. Sebab itu harus kita berhati-hati kalau sekiranya ada di sana zikir-zikir, pujian-pujian yang dibawa dalam bentuk seperti nasyid, ya, dan sebagainya, kan? Tidak salah sebenarnya. Itu sekadar untuk membantu supaya kita biasa dengan perkataan itu, ya. Macam hasbi rabbi jalallah dan sebagainya dirasyidkan, kan? Dijadikan nasyid, kan? Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla, umpamanya dinasyidkan dan sebagainya, kan? Walaupun dinasyidkan, itu bagi kita sebenarnya cuba untuk, kadang-kadang ada orang ni nak menghafal secara biasa dia agak payah. Dia lebih mudah dengan melalui nasyid terlebih dahulu. Tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya terus-menerus dibawakan secara begitu, roh pengertian yang ada di dalam zikir-zikir itu mungkin akan hilang, kerana dia lebih kepada irama dan nadanya, kan begitu. Nanti akan menjadi begitu, kan? Dia lebih seronok dengan lenggak-lenggoknya, kan? Tengoklah, tak salah kita ada. Ya Hanana, ya Hanana, yang ada tu, ya. Apa lagi dia? Ya. Dan yang lain-lain lagi. Cuba kita lihat nanti bagaimana kita bila bawa itu, kemana kita lebih. Kita akan lebih kepada lenggok dan irama. Kita tak akan beri tumpuan kepada pengertian yang ada di dalamnya. Jadi kerana itu, kesan kepada hati kita itu mungkin tidak akan berlaku. Sebab itu kita kena faham, bila Rasulullah mengatakan subhanallah, kenapa subhanallah itu? Ambil contoh di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang golongan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini kata-kata siapa? Kata-kata golongan yang Allah Ta'ala sebutkan, golongan allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, iaitu golongan yang sentiasa mengingati Allah sama ada berdiri ataupun duduk, wa ala junubihim, ataupun ketika berbaring. Bagaimana orang yang mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring? Dia sentiasa mengingati kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mereka ini sentiasa wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, iaitu golongan yang sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, peristiwa-peristiwa yang berlaku di langit dan bumi. Setiap hari yang dia perhatikannya itu,
dia sentiasa memikirkannya untuk sampai kepada pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau. Ya, Maha suci Engkau daripada segala kelemahan dan kekurangan. Maha suci Engkau daripada segala penyerupaan. Ya, tidak berlaku syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan Subhanallah ini yang bila dilahirkan oleh seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Maha suci Allah, Subhanallah, Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Kenapa? Sebab setiap kejadian yang berlaku ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah. Allah lakukan itu, segala-galanya itu semuanya ada tujuan. Bila Allah lakukan, semuanya ada tujuan. Sama ada perkara itu hati kita menerimanya, suka ataupun tidak, itu dilakukan oleh Allah, tentu ada tujuan. Musibah, malapetaka dan sebagainya, Allah Ta'ala sengaja lakukan, bukan sia-sia. Ada tujuannya. Sama ada perkara musibah itu menimpa ke atas seorang ataupun individu, orang perseorangan, sakit, susah dan sebagainya, yang tidak disukai oleh jiwa manusia, Allah Ta'ala akan lakukan itu mesti ada tujuannya. Ataupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan, begitu juga Allah Ta'ala lakukan adalah ada tujuannya. Tujuannya tidak lain, paling asas ialah nak mengingatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sekiranya tak suka kepada perkara yang susah, ya, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita, tapi tanya, siapa yang melakukannya? Kenapa ia berlaku? Adakah berlaku begitu saja? Tidak, mesti ada yang melakukannya. Yang melakukannya tidak lain ialah Allah. Sebab itulah dalam Al-Quran umpamanya Allah Ta'ala mengingatkan, kalau Allah mau menimpakan kepada kamu kesusahan, tidak ada siapa yang boleh mengelakkan daripada kamu itu. Ya. Dan kita pun dalam wirid-wirid kita pun kita mengatakan apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada siapa yang menghalang apa saja yang kau nak beri. Tak kiralah yang Allah nak beri itu sebagai apa? Sebagai kebaikan, nikmat. Bila Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Begitu juga musibah yang Allah nak timpakan kepada kita, tidak ada siapa yang boleh menghindarkannya. Bila nikmat nak sampai kepada kita, halanglah macam mana pun, tetap sampai kepada kita. Bila tak akan sampai juga. Ya, walaupun ada orang nak menolong dan sebagainya. Bila begini, orang yang demikian keadaannya mengingati bahawa segala-gala yang berlaku ini semuanya adalah mengikut ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan merasakan bahawa tidak ada lain, kerana ini adalah kebesaran Allah dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, dan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan. Dan Allah bila melakukan itu, artinya Allah Ta'ala tahu, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Sebab itu semua sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala akan dapat kita nafikan bila kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua disengajakan oleh Allah Ta'ala, ya. Zalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah yang maha gagah, yang maha mulia, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Semuanya itu. Maknanya yang maha gagah ataupun yang maha mulia. Kenapa? Sebab bila dia nak melakukan itu, pasti akan berlaku. Apapun, sebutlah apapun bencana, musibah, hujan dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, sekiranya Allah mau menimpakan kepada kamu kesusahan, tidak ada siapa yang boleh menghindarkan kesusahan itu daripada kamu melainkan Dia. Jadi bila kita melihat ini, maka ucapan Subhanallah yang kita sebutkan itu artinya kita lahirkan ataupun sebutkan daripada jiwa kita.
sebab kita memahami perkara itu. Cuba kita lihat yang berlaku di burung yang selalu kita sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk umpamanya, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah kamu mereka melihat burung yang terbang di atas kepala mereka, berbaris-baris, banyak bilangannya, tak ada satu pun yang jatuh. Ya, tak ada satu pun yang jatuh. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan burung itu daripada jatuh melainkan Allah. Subhanallah. Bila melihat itu, kita pun akan mengatakan subhanallah. Sebab itu para jamaah, bila tengok burung terbang saja tak jatuh, subhanallah. Umpamanya kan? Kenapa demikian? Sebab yang menahan burung itu daripada jatuh ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Sehingga walaupun berterbang begitu banyak dan sebagainya, ya, dengan berbagai gaya, tak aksiden pun burung itu. Mungkin kalau berlaku pun tak sampai jatuh. Siapa yang tahan itu semuanya? Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok saja sekarang ini kan, tengok kan, ya, dah saya ulang berapa kali dah saya sebut. Kita tengok sekarang ini, ya, sana sini apa, rumah terbuka. Malam semalam saya tak sempat datang. Malam semalam, ya. Sebab saya ada di tempat lain pun, ya. Malam semalam ada 3 tempat. Saya cuma sempat satu malam, satu tempat ajalah, ya. Jadi kalau kita lihat yang rumah terbuka, berbagai tempat, yang buat walimah macam tadi, tak berapa tempat, kita tengok. Habis ke tak habis makanan ni? Subhanallah. Kita terasa tak subhanallah itu? Dia patutnya begitu, kita kata subhanallah, dia tak habis. Bila nak habis? Tak akan habis, percayalah. Melainkan bila berlaku kiamat, baru habis. Itu untuk di dunia saja. Tapi nanti lepas itu ada kehidupan yang lain di akhirat pula, lagi tak habis langsung di sana. Yang di dunia ini para jamaah, jangan bimbanglah. Selagi dunia ini masih ada, selagi tak berlaku kiamat, jangan bimbang. Makanan tak akan habis, tetap ada Allah Ta'ala bagikan. Semua manusia ini tak jelas, sebab itu tak kenal. Dia mula bimbang, dia takut tak dapat makan. Jangan bimbanglah, ya. Tak makan, dapat makan nasi biryani, dapat roti canai. Takkan tak cukup dengan roti canai? Cukup insyaAllah, umpamanya kan. Ini saja kalau kita lihat. Sebab itu, bila kita memahami apa tujuannya kita makan, tak timbul masalah. Asyik nak makan sedap saja tak timbul. Kerana Rasulullah SAW mengajar kita, makanlah kamu sesuatu yang sekadar boleh memuatkan otot-otot kamu untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau untuk pulang itu lebih daripada cukup sebenarnya, kan? Jadi kerana itu tak usah bimbanglah. Sebab Allah Ta'ala itu subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang apa? Menyediakan keperluan hidup untuk manusia. Itu pertama, subhanallah, ya. Kalau nak hurai lebih banyak lagi, panjang lagi, ya. Tapi cukup agaknya untuk itu. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? 4 perkara yang perkataan yang dikatakan oleh baginda, ahabbul kalami ilallah arba'un. 4 perkataan yang sangat dikasihi oleh Allah. Pertama tadi subhanallah, yang kedua alhamdulillah. Kalau kita cuba kaitkan daripada subhanallah tadi, apa dia? Subhanallah, tak habis-habis makanan kita. Subhanallah, kesihatan kita masih tetap ada. Melainkan bila sampai mati, habislah kesihatan itu. Tapi ada kalanya sakit, lepas itu Allah baginya sihat lagi. Siapa yang bagikannya itu semua? Kita hanya sekadar menjaga makanan-makanan yang kita makan itu supaya tidak mendatangkan mudarat, umpamanya. Kita jagalah, ya. Makanan-makanan yang boleh mendatangkan mudarat jangan kita makan, umpamanya. Hatta walaupun makanan itu yang halal, umpamanya.
Tapi sudah sampai kepada masa yang kita dah tak boleh makan, dah basi umpamanya kan, tak usah makan lah, sebab itu dah mendatangkan mudarat. Jadi selagi tidak ada yang mendatangkan mudarat, kita hanya sekadar makan benda itu. Tetapi sebenarnya siapa yang memberikan kita sihat? Bukan benda itu. Itu hanyalah sebab musabab saja yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahawa yang memberikan sihat kepada kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat. Kita jauhkan perkara-perkara itu kerana apa? Kerana ia adalah menjadi sebab-sebab yang boleh mendatangkan mudarat. Tapi kita harus dan mestilah faham bahawa sebenarnya yang boleh mendatangkan mudarat juga hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dah kita sentiasa berada dalam keadaan baik, sehat dan sebagainya, kita akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan kita, bila Allah Ta'ala beri peluang kita untuk terus beribadat, ialah bila masanya, bila kita bangun daripada tidur, belum kita melakukan salat, belum kita berwuduk, kita sudah memulakan dengan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Tengok, ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun kita nampak sunat, ya, dibacakan itu, tetapi kita harus lihat kepentingan pengajaran yang ada di dalamnya. Nanti kamu akan meneruskan apa? Meneruskan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum melakukan ibadah itu, kita sudah memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Kita mengatakan apa? Alhamdulillahillazi ahyana, Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, iaitu ketika tidur. Jadi bila begitu, apa yang kita faham ialah kita puji Allah kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk meneruskan tanggungjawab kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kesempatan atau peluang itu? Sebab malam tadi, kalau dia nak cabut nyawa kita, mati kita dah. Tak tahu kita tu, tak tahu dah mati dah. La ilaha illallah. Kan biasa kita dengar, kadang-kadang kan, keluarga sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba tanya, pagi-pagi dah tak bernyawa dah. Bayangkan, kalau ketika itu yang keluarga memang dah tak tahu, yang dia sendiri berhadapan dengan maut. Ingat ya, bahawa setiap kita ni ketika nak didatangi oleh malaikat yang untuk mencabut nyawa tu, kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ada dua golongan secara asasnya. Satu golongan mereka yang akan mendapat kebaikan, satu golongan yang mereka akan mendapat keburukan. Yang dapat keburukan dan kebaikan ini ialah golongan yang didatangi oleh malaikat yang membawa rahmat, membawa khabar gembira. Ya, apa dia? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Sebab itu insya-Allah kita kena jadikan diri kita suka mendengar Al-Quran. Suka mendengar Al-Quran kerana Al-Quran ini merupakan tunjuk kepada kita. Ingat ya, mungkin saya dah sebut dalam ceramah waktu tazkirah Ramadan dulu, ya. Kebenaran Al-Quran jangan diragukan, ya. Iaitu apa dia? Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, orang yang nak disesatkan oleh Allah ada tandanya. Tandanya apa? Dia tak suka mendengar Islam. Iaitu kalau Islam itu tak lain sumber utamanya ialah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah nak sesatkan dia, ada tandanya. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah jadikan dadanya itu sempit dan sesak. Maknanya sempit dan sesak apa dia? Bila menerima Islam, hatinya begitu susah nak menerima, benci, tak suka dan sebagainya. Maka itu tandanya orang itu nak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita perhatikan para jamaah, iaitu apa dia yang disebutkan tadi, iaitu mengucapkan Alhamdulillah, tidak lain ialah golongan yang merasakan bahawa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya tidak lain kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba itu. Yang tadi bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Rupanya Allah masih bagi peluang kepada kita untuk meneruskan tanggungjawab kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Waktu ketika tidur tadi, ya, orang lain tak tahu, kita masing-masing akan tahu ni. Apakah kita akan berkeadaan, mudah-mudahan kita berkeadaan dalam golongan yang didatangi oleh malaikat-malaikat yang membawa khabar gembira. Cuba perhatikan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladzina qalu rabbuna Allah, golongan yang mengatakan Tuhan kami yang sebenarnya ialah Allah. Summa istaqam, kemudian dia istiqamah dalam pengakuan itu. Dia bila mengaku bahawa Tuhan kami ialah Allah, dalam pengertian apa? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kamu? Allah. Dan segala-galanya semuanya jawabnya Allah. Bila kamu mengaku demikian, apa yang wajib kamu laksanakan terhadap Tuhan itu tidak lain ialah apa yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah terhadap hamba? Sahabat tak menjawab, ya, tapi baginda mengatakan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah ke atas hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah hamba itu sembah Allah, jangan lakukan syirik terhadapnya. Inilah golongan yang mengaku bahawa Allah yang menghidupkan, mematikan, dia mesti beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, dia belum lagi memenuhi apa yang dituntut dalam pengakuannya Allah itu yang menghidupkan, matikan dan sebagainya. Jadi golongan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, golongan yang mengatakan, mereka yang mengatakan Tuhan kami yang sebenarnya ialah Allah, dan dia istiqamah dalam pengakuan itu, maknanya dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat akan turun ke atas mereka dengan membawakan khabar gembira. Khabar apa dia? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu bimbang dan takut, jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan balasan syurga yang telah dijanjikan untuk kamu. Ulama-ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah menunjukkan kedatangnya malaikat itu kepada golongan yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat akan datang kepadanya. Kita memang tak tahulah, sebab kita tak mengalami orang yang itu, yang berhadapan itu. Nanti insyaAllah bila sampai masanya kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Dan kita perlu menjadikan diri kita golongan yang seperti ini kalau mau menerima khabar gembira daripada malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun ke atas mereka, malaikat-malaikat yang membawa rahmat, memberitahu kepada mereka, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan balasan surga allati kuntum tu'adun. Ini golongan apa? Golongan yang beriman kepada Allah dan istiqamah dalam keimanannya. Makna istiqamah apa dia? Dia tidak berubah-ubah dengan pegangan itu dan melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berubah-ubah. Sebab itu kita ni diajar supaya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoalah kepada Allah supaya setelah kita mendapat nikmat iman kepada Allah Ta'ala, jangan kita sudah rasa selesa. Ya, kata Indonesia kata beres. Belum beres. Sebab belum mati lagi. Ya, kalau dah mati baru beres. Kan gitu. Selagi masih itu, masih lagi belum selesai kita ini. Jadi kerana itu, kita dalam menjadikan diri kita golongan yang mengaku Allah itu Tuhan yang mencipta, yang wajib ditaati, dan dia beristiqamah dengan pengakuan itu. Ini golongan yang mendapat khabar gembira. Golongan yang kedua,
Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu yadribuna wujuhahum. Ya. Dan kalaulah engkau boleh melihat ya Muhammad, ya, orang-orang yang zalim. Bila disebut zalim ini, pertama yang menzalimi dirinya sendiri, ya. Fi ghamaratil maut, dalam keadaan mereka menghadapi sakaratil maut, kematian, saat-saat kematian. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum, dan malaikat memukul wajah mereka. Malaikat mengatakan kepada apa? Kepada orang yang nak mati ini, iaitu golongan yang zalim ini, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kamu sendiri. Kata ulama tafsir, maksud Allah Ta'ala suruh mereka itu, ya, malaikat mengatakan keluarkanlah nyawa kamu itu sendiri. Artinya apa dia? Kalau kamu tak tahan dengan keadaan seperti ini, kamu cabutlah nyawa kamu sendiri, supaya kamu sudah lepas dan lega daripada penyiksaan. Boleh buat? Tak boleh buat. Maknanya akan terus berhadapan dalam keadaan sakarat yang begitu berat sekali. Siapa golongan ini? Az-zalimun, golongan-golongan yang zalim. Dalam konteks sekarang, jangan kita tampak zalim tu Bashar tu kat Suria, ya. Itu zalim berat sangat, ya. Sebenarnya orang yang mengaku dirinya sebagai Islam tapi tak melakukan ketaatan kepada Allah sudah menzalimi dirinya sendiri, ya. Sebab berhenti, ya. Kena berhenti ke kena teruskan? Mengikut urufnya. Saya suka mengikut urufnya. Macam mana? Berhenti ke teruskan? Takkan nak berhenti tengah macam ni, ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, golongan yang tidak melakukan salat sebagai contoh, dia sebenarnya telah menzalimi dirinya sendiri. Sebab akibat daripada tidak melakukan salat, walaupun dia beriman, Allah Ta'ala sebut apa dia? Orang yang tidak melakukan salat ini akan dicampak ke dalam neraka. Kan begitu? Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, kami dulu tak melakukan salat. Dah, bila seorang itu dicampakkan ke dalam neraka, bukankah dia maknanya telah menzalimi dirinya sendiri? Ini juga dalam pengertian yang apa disebutkan bahawa mereka yang menzalimi diri sendiri, termasuk juga mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang ini, kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu yadribuna wujuhahum akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kamu sendiri kalau kamu tak tahan dengan keadaan yang dahsyat ini. Jadi para jemaah, dua keadaan ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua ayat ini, bagaimana manusia ini berhadapan dengan kematian. Kerana itu, bila disebutkan tadi, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kita mengatakan Alhamdulillah, tidak lain ialah kerana kita diberi peluang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain yang lebih biasa kita dengar bila mentafsirkan surah Al-Fatihah umpamanya. Kenapa kita mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan Alhamdulillah? Sebab pujian-pujian yang layak, yang paling layak hanyalah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Iaitu kenapa kita memuji Allah? Itu yang dikatakan tadi, bila melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan siang dan ada malam. Kalau sekiranya ada malam saja, apa yang akan berlaku pada manusia? Kan susah. Ada siang saja, kan susah. Asyik hujan aja pun susah. Terus tak hujan pun susah. Ini biasa kita dengar kan. Apa yang asyik hujan aja. Ada pasal hujan aja kan.
Ataupun lamanya tak hujan, panas je katanya. Tu tengok ya. Padahal orang yang beriman, yang kenal Allah SWT, yang menjadikan segala-galanya, tetap akan memuji Allah SWT. Dia mengadakan siang dan malam, adanya hujan dan kemarau dan sebagainya. Tidak lain, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Dan bila mendapat apa yang terjadi, apa diberikan oleh Allah Ta'ala, dia tetap akan memuji Allah SWT. Baik, balik kepada diri kita, disebutkan tadi, kenapa kita mengatakan Alhamdulillah? Kenapa? Kerana tidak lain kita merasakan bahawa dari segi peluang untuk melakukan ibadat, Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita sendiri masih tetap mengharapkan mudah-mudahan kita akan terus dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Yang lain walaupun disembah, semuanya itu tidak layak disembah. Walaupun ada orang sembah patung, walaupun ada orang sembah berhala, batu, api, dan sebagainya, semuanya itu tidak layak disembah. Kenapa? Kerana benda-benda yang disembah itu la yakhluquna syai'a, dia tidak mencipta satu benda pun. Ya, bagaimana yang tidak mencipta sesuatu layak disembah. Jadi kerana itu, bila kita memahami la ilaha illallah, artinya yang wajib dan layak disembah hanyalah Allah, kerana Allah lah yang mencipta segala-galanya, mengadakan segala-galanya. Hatta kalau kita lihat kita sebagai manusia ni, Allah dah jadikan kita ni dah ada begitu. Allah Ta'ala sediakan keperluan-keperluan kita. Bagi kita cuma usaha mendapatkanlah keperluan itu. Makanan umpamanya, Allah Ta'ala siapa yang sediakan makanan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini disuruh pula oleh Allah Ta'ala supaya berusaha mendapatkan makanan itu. Kemudian diperingatkan bahawa dapatkan perkara itu, keperluan itu dengan cara yang halal. Bila laksanakan begitu, artinya kita beribadah kepada Allah. Sebab Allah suruh kita berusaha mendapatkan yang halal. Ya, qulu min rizqillahi halalan thayyiban. Makanlah rezeki yang dikurniakan oleh Allah yang halal dan yang baik-baik. Jadi artinya bila kita melakukan itu, artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita melakukan demikian dan melaksanakan perkara yang seperti itu, maka kita telah memenuhi la ilaha illallah. Yang lain daripada Allah, semuanya tidak layak disembah. Itu dari sudut ibadah. Dari sudut berharap, meminta, memohon, siapa yang hanya layak dipohon? Hanyalah Allah. Makhluk tak mampu nak mengadakan, ya, nak mengadakan sesuatu, nak makan. Ada makhluk yang boleh adakan beras? Mana ada? Ya, orang kata tu syarikat ini, syarikat itu adakan beras. Itu dia tu berusaha mendapatkan apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah bayangkan kalau sekiranya tanaman-tanaman itu tidak digirus oleh air hujan yang diturunkan oleh Allah, hidup tanaman itu? Takkan hidup, akan mati. Sehingga kita pun dah pernah lihat berapa kali banyak yang berlaku, iaitu bila sampai masanya dikehendaki oleh Allah, pokok itu tak berbuah, dia tak berbuah, setahun tak berbuah. Itu pernah berlaku, kan? Dah, maknanya siapa yang mengadakan? Walaupun kita tahu bila bulan sekian akan berlakulah musim ini umpamanya, buah-buahan ini umpamanya, ya. Ini sebab pernah berlaku di Terengganu dulu, ya. Bulan 8 tu biasanya musim durian, ya. Biasanya berlaku pada tahun tu tak berlaku langsung. Durian tak jadi katanya. Dah, kan kamu punya benih yang bagus, ya. Kenapa tak jadi pula? Ya. Walaupun disiram oleh hujan, tak berbuah pula. Kalau tak berbuah, tak disiram oleh hujan, mungkin mati. Tapi ini pokoknya hidup, tapi buah tak keluar. Itu tahun yang pertama. Tahun depan 2 kali pula berlaku. Dah. Ini apa artinya? Artinya
Allah yang menjadikan segala-galanya. Sebab itulah bila katakan la ilaha illallah, artinya kita bila memohon berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang layak disembah kerana Dia yang mencipta dan mengadakan. Allah yang layak di pohon kerana Dia yang berkuasa untuk memberi apa yang kita pohonkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan doa yang kamu doakan itu. Apa yang kamu doakan itu. Kita kena berharap kepada Allah kerana Allah yang boleh memenuhi apa yang kita harapkan. Pelajar umpamanya ingin berjaya dalam peperiksaan umpamanya kan, sebab kita tahu kan, walaupun pelajar-pelajar yang malas-malas ini, yang malas, kalau tanya dia, engkau nak lulus tak? Saya percaya dia tak akan jawab, saya tak nak lulus. Kan, ini hakikat. Tapi perangai dia itu menyebabkan dia tak lulus. Tapi kalau ditanya, engkau nak lulus ke tak nak lulus? Dia kata mesti nak lulus. Jadi kalau kita melihat ini, maknanya apa dia? Maknanya manusia ini hanya berusaha untuk mendapatkan apa yang diusahakan. Di sinilah akan berlaku harap. Walaupun kita sudah berusaha, sama ada dalam pelajaran ataupun orang yang berniaga, dalam usahanya dia sudah mengatur strategi perniagaannya, ataupun peladang, ya, di ladangnya dia sudah jaga dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia masih berharap kepada siapa? Kepada yang berkuasa untuk memberikan apa yang diharapkannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ketika berhadapan dengan mudarat, ketika berhadapan dengan bencana dan sebagainya, siapa yang boleh diharapkan waktu itu? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Ketika manusia berhadapan dengan apa? Dengan musibah yang sedang berada di hadapannya. Ketika itu mereka semua mengharapkan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang boleh kita lihat dalam pengertian la ilaha illallah, bukan sahaja dalam beribadah kepada Allah, tapi berhadap pun hanya kepada Allah, takut pun hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain-lain semuanya adalah untuk mengucapkan untuk melaksanakan tujuan yang kita ingin capai, iaitu la ilaha illallah, ya. Dan yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, perkataan yang sangat disukai oleh Allah ialah Allahu Akbar. Bagaimana kita menjadikan bahawa kita benar-benar mengatakan Allah itu maha besar. Yang lain daripada Allah hanyalah kecil, ya, sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kaitannya yang sebagaimana daripada awal tadi, iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerana bila kita mulakan dengan subhanallah, kenapa kita mengatakan subhanallah? Dan bila kita mengatakan alhamdulillah, kenapa kita mengatakan alhamdulillah? La ilaha illallah, kenapa kita mengatakan Allah, la ilaha illallah? Dan itu semuanya bila kita sudah pahami, maka akan ada pengakuan kita bahawa Allah itu maha besar. Selain daripada Allah, dia tidak boleh dibesarkan, ya. Tidak boleh dibesarkan, kerana yang boleh dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Membesarkan sesuatu itu, para jamaah, tentulah dengan hati. Untuk membesarkan sesuatu tentulah dengan hati. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat anggota manusia ini tunduk, ikut dan sebagainya, belum tentu hatinya membesarkannya. Belum tentu. Mungkin dia melakukan kerana apa? Terpaksa. Mungkin dia melakukan kerana apa? Nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Tapi dia tidak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu, bagaimana seorang itu boleh meletakkan hatinya supaya membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain ialah bila dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar, bahawa Allah Taala lah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan bila seorang itu begitu keadaannya, tentulah dia akan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala
melalui ibadat-ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ataupun dalam hadisnya. Dan dalam satu hadis yang lainnya, kalau kita boleh ambil yang ada kaitannya dengan ayat hadis tadi, baginda bersabda, afdalul kalami ba'dal qur'ani arba'un. Ya, kata-kata yang paling utama selepas Al-Quran. Ya, kalau kita lihat yang tadi pun sebahagian daripada ayat Al-Quran. Subhanallah itu adalah sebahagian daripada ayat Quran. Ya, alhamdulillah pun begitu. La ilaha illallah, Allahu akbar, itu pun sebahagian daripada Al-Quran. Kerana itu kata baginda, afdalul kalami ba'dal Quran. Kalau secara sempurna, secara keseluruhannya, tentulah kalam yang paling utama ialah Al-Quran itu sendiri. Sebab itu baginda mengatakan selepas Al-Quran, kata-kata yang paling utama, kata baginda, arba'un, ya, ada 4. Dan wahunna minal Quran, dan keempat-empat kata-kata itu pun adalah daripada Al-Quran. Pertama apa dia? Yang disebutkan tadi, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Dan yang keempat, Allahu akbar. Jadi kerana itu, kalau kita berzikir, kita dapat bila melakukan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, artinya kita sudah melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda mengatakan ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ya, perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 yang kita nak mulakan mana pun boleh. Ya, tak mestinya subhanallah dulu. Kita nak mulakan dengan Allahu akbar dulu pun tak ada masalah, ya. Tapi kalau ikut susunan yang ada ini, maka inilah yang lebih baik sebenarnya, ya. Sebab dah disusun oleh baginda dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, sama ada kita tak menggunakan waw pun, kita berhenti sekejap, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kita menggunakan waw, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar. Jadi kita bila berwirid ataupun berzikir dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, kita pertama akan merasakan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ataupun perkataan yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan perkataan yang paling utama selepas Al-Quran. Jadi kerana itu para jemaah, bila kita melakukan zikir ataupun wirid yang seperti ini, pastikanlah bahawa kita melakukan itu kerana apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca saja, kita akan merasakan, ya Allah, inilah merupakan kata-kata yang kata baginda paling dikasihi oleh ataupun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dapat merasakan demikian, kita akan dapat merasakan bahawa yang kita ucapkan itu sendiri, pertama kita tahu bahawa ia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila didengar oleh Allah Ta'ala, ucapan itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita mengatakan demikian, Allah yang Maha mendengar tentu akan suka kepada hamba-Nya yang memuji demikian. Jadi soalnya, Allah yang dipuji itu pertama dan tentu sempurna, ya. Subhanallah itu menunjukkan kesempurnaan Allah. La ilaha alhamdulillah pun menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. La ilaha illallah tentang keagungan, dan Allahu akbar tentang kebesaran Allah Ta'ala. Itu Allah. Itu Allah. Tapi sekarang soalnya kita ini, kita bila mengucapkan demikian itu, bagaimana kita mengucapkannya? Inilah para jemaah, pentingnya bila kita mengucapkan sesuatu itu, walaupun sesuatu itu memang baik dan boleh mendatangkan pahala bila kita mengucapkannya, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, iaitu supaya kita bila mengucapkannya, kita rasakan dengan hati kita, ya. Dia dengan menggunakan apa? Pertanyaan. Kenapa aku mengatakan subhanallah? Kena jawabannya lah, kan? Kenapa aku mengatakan alhamdulillah?
Kena jawab lah kan. Dan kenapa ucap alhamdulillah tadi? Tentu ada jawapannya. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, kenapa kamu mengatakan la ilaha illallah? Mesti ada jawapannya. Kalau tak ada jawapannya, malanglah kita mengucapkannya tapi tak tahu apa yang kita ucapkan. Malang, ya. Bila kita Allah kata Allahu Akbar, kenapa kita mengatakan Allahu Akbar? Jadi itulah para jamaah, maka kita perlulah memahami kata-kata yang seperti ini supaya ia bukan sekadar untuk diucapkan, tapi mudah-mudahan ia memberi kesan kepada diri kita yang nantinya insya-Allah akan menjadikan amalan-amalan kita semuanya tidak lain adalah ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan satu lagi, kalau kita lihat apa yang berlaku kepada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubung dengan kata-kata yang mulia ini, dalam hadis dalam Sahih Muslim, ya. Wa fi Sahih Muslimin an Juwairiyah ummul mukminin, dan dalam Sahih Muslim daripada Juwairiyah, yaitu salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada beliau, maknanya keluar daripada bilik beliau, ya. Sebab Juwairiyah ini salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada bilik beliau pagi-pagi ketika baginda melakukan salat subuh, dan dia, yakni Juwairiyah, masih ada di tempat sujudnya, ya. Summa raja'a, kemudian baginda balik dari sembahyang, dia dapati ba'da'an adha wa hiya jalisatun. Ketika apa? Baginda balik daripada sembahyang subuh, dan setelah waktu duha, lepas waktu duha, baginda balik, didapati bahawa Juwairiyah masih lagi dalam duduk. Faqala, baginda berkata, sebab waktu baginda tinggalkan tadi, Juwairiyah ada tempat sujudnya, maknanya tempat salat dia lah, ya. Tempat salat dia tu, bila balik masih lagi ada duduk. Jadi agak-agak panjang lah masanya tu kan. Dia ditanya kepada baginda berkata kepada Juwairiyah, ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha, ya, engkau masih lagi berada di tempat ketika aku tinggalkan engkau tadi. Maknanya dia berada di tempat sujudnya, ya, ataupun tempat sembahyangnya. Ketika baginda tinggalkan tu, balik masih ada, ya, lepas sembahyang subuh dan lepas duha. Dah duha dah pukul berapa kalau kita sekarang ni? Dah mula pukul berapa, ya? Kalau betul syuruk tu 7.10, tambahlah 27 minit. Kan begitu lebih kurang kan? Maknanya 30 lah, 7.30 katakan kan. Berapa panjang masa itu? Juwairiyah masih lagi duduk ke atas tempat sembahyangnya. Kata baginda, engkau masih lagi berada di tempat sembahyang? Qalat, kata Juwairiyah, na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Kalau kita tengok dalam hadis ini, maknanya baginda mengajar kita ucapan tadi itu paling kurang ialah 3 kali, ya. Laqad qulti ba'daki arba'i kalimatin, kau telah mengatakan 4 kalimat salasa marrat, 3 kali kau ucapkan. Law wuzinat bima qulti munzil yaumi lawzintihinna, kalau ianya ditimbang dengan apa yang engkau katakan itu, pasti akan memberatkan timbangan engkau. Apa dia kata-kata tadi? Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Ini hadis ini yang menunjukkan apa yang berlaku kepada Juwairiyah, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah hadis sahih, ya, disebut dalam hadis sahih Muslim, ya. Jadi
perkataan tadi, iaitu subhanallah adada khalqi, terlalu banyak. Bilangan makhluk Allah Ta'ala itu sangat banyak. Maha suci Allah mengikut bilangan makhluk ciptaannya. Allah banyaklah. Berapa makhluk ciptaan Allah? Hanya Allah Ta'ala yang tahu kan. Jadi maknanya subhanallah mengikut apa? Maha suci Engkau ya Allah, Kau melakukan segala-galanya. Bilangan makhluk yang tak tahu berapa banyak, Engkau sahaja yang esa yang melakukannya, tidak memerlukan kepada bantuan daripada sesiapa pun. Ini menunjukkan Engkau maha sempurna sifat Engkau, maha suci Engkau daripada segala kekurangan. Subhanallah rida nafsi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keredaan dirinya. Reda kepada siapa? Reda kepada hamba-Nya yang mahu mendapat reda Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan subhanallah zinata arsy, ya. Dan maha suci Allah Ta'ala mengikut timbangan arasy-Nya. Arasy itu dari bahasa makna singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah midada kalimati, maha suci Allah berapa banyak kalimat-kalimat ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita dalam hal ini kita diajar doa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuka, dan aku memohon kepadamu cinta orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuna ilaika, dan aku memohon kepadamu cinta kepada amal yang boleh mendekatkan kami kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka hubba rasulika alaihi salatu wassalam, ya Allah kurniakanlah kepadaku kecintaan kepada Rasulmu alaihi salatu wassalam, wa hubba sahabatihi, dan cinta kepada sahabat-sahabatnya, wa hubba man yuhibbuhum, dan kurniakan kepadaku cinta sesiapa yang cinta kepada para sahabat, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau kita lihat, ya, 4 kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama tadi menunjukkan bahawa inilah kalimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya bukanlah payah sangat, ya, perkataan itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi maka kita jadikanlah ini kebiasaan kita, supaya mudah-mudahan bila kita mengucapkannya itu atas dasar memahami apa yang kita ucapkan, mudah-mudahan dia akan memberi kesan dalam hati kita. Para jamaah, kesannya itu ialah sebagaimana ungkapan yang digunakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Perkara yang seperti ini para jamaah bukan boleh dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Ia adalah limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat-buat, dia tidak akan bertahan. Sekiranya dia bertahan, artinya itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Cuba kita perhatikan apa yang berlaku pada diri kita. Bila berlaku kebaikan, jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa. Ya, sebab itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan nak kata apa kalau kita lepas itu, sebab itu bila lepas Ramadan ni, cuba masing-masing muhasabah dirinya. Apa kesan daripada Ramadan yang kita telah lakukan? Sama ada puasanya di siang hari ataupun qiyamnya di malam hari, qiyam dengan tarawihnya. Ada kesan ke tak ada kesan? Lepas Ramadan baru kita nampak kesannya. Ya. Kalau di Ramadan tu rajin, lepas Ramadan tak rajin, maknanya tak ada kesan Ramadan itu. Benar kan? Kenapa demikian? Kenapa boleh rajin waktu Ramadan, sedangkan tarawih itu bukan wajib? Tapi jangan untuk wajib. Dan tahun depan tak payah datang tarawih. Jangan gitu.
Saya bukan nak cakap dari sudut itu. Kita nak cakap dari sudut, kita kena faham. Bila kita faham ini, insya-Allah, kalaulah yang sunat aku boleh lakukan, kenapa pula yang wajib kita tak boleh lakukan? Sebab itu bila kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang bangun malam Ramadan dengan dasar iman, di atas dasar iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dan redha Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa dia? Artinya perkara itu dilakukan memang kerana nak mencari keredaan Allah. Bila ini diletakkan benar-benar, kesannya lepas Ramadan, kita tengok dia akan berlaku terus. Akan berlaku terus. Sebab tak mungkin Allah Ta'ala biarkan hamba-Nya yang di bulan Ramadan dengan yang sunat dia boleh rajin datang, lepas itu Allah nak biarkan yang wajib pula dia tak buat. Tak, dia akan jadikan. Ini yang dikatakan limpahan kurniaan Allah. Sebab kalau kita nak buat lepas ini tak boleh jadi. Buat-buatlah lepas Ramadan tu, cuba buat-buat. Tak jadi punya. Tapi kenapa jadi? Sebab dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikurniakan oleh Allah Taala? Kerana waktu di Ramadan tu kita lakukan, kita faham bahawa kalaulah ini Allah Taala telah berikan kepadaku di bulan Ramadan, kenapa lepas Ramadan Allah Ta'ala tak boleh berikan pula? Kalau yang sunat boleh diberikan, kenapa yang wajib tak boleh diberikan? Kalau sekiranya tak diberikan, maknanya kita yang tak betulkan tujuan dan cara kita untuk mendapatkan limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitulah sedikit para jamaah yang kita boleh ambil ya daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis yang utama tadi, yaitu tentang ahabbul kalami ilallah, yaitu kata-kata yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mana pun yang kamu mulakan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini tidak lain, saya cuma nak mengingatkan diri kita lah. Biarlah apa yang kita lakukan ini, yang kita selama ini kita lakukan tidak lain ialah kerana kita memahami apa yang kita lakukan. Baru kita dapat rasakan betapa tingginya ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu berdasarkan ataupun mengikut ajaran yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab yang mengatakan itu ialah baginda SAW kan, ahabbul kalami ilallah, kata-kata yang paling disukai oleh Allah arba'un, ada 4. Nabi SAW mengatakan demikian. Tak mungkin Nabi berdusta. Jadi kalau Nabi tak berdusta, soalnya kita ni, bagaimana kita bila mengucapkan 4 perkataan tadi. Itulah sedikit para jamaah bahawa ucapan-ucapan seperti itu tadi bukanlah semata-mata ucapan dengan lidah sahaja, tetapi harus kita kaitkan dengan kehidupan kita. Mesti kita kaitkan dengan kehidupan kita. Sama ada kita mengatakan subhanallah, iaitu kita kaitkan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mengucapkan subhanallah. Begitu juga alhamdulillah, begitu juga la ilaha illallah, dan begitu juga Allahu akbar. Jadi sekadar itulah agaknya untuk malam ini yang boleh kita manfaatkan. Mudah-mudahan apa yang saya mulakan tadi, yaitu Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita supaya merebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah, sama ada ketika kita muda, itulah kesempatan yang diberi oleh Allah kepada kita sebelum kita tua. Waktu kita ni dalam keadaan sehat, kesempatan itu digunakan sebelum datangnya sakit. Begitu juga waktu lapang, sebelum datangnya apa? Sibuk. Ya, ketika kita kaya, sebelum datangnya miskin, dan ketika masih hidup, sebelum datangnya kematian. Jadi kesempatan ini hanya Allah Ta'ala saja tahu sampai bila diberikan kepada kita. Jadi kita bila melihat ada kesempatan itu, kita gunakanlah untuk kebaikan kita, insya-Allah. Jadi agaknya sekadar itulah yang boleh dapat kita manfaatkan. Kalau sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin boleh kita manfaatkan bersama, ya, ataupun yang mungkin terkeliru ataupun mungkin kurang jelas dan sebagainya,
boleh sama-sama kita timbulkan supaya kita dapat sama-sama menjelaskan apa yang mungkin perlu dijelaskan, insya-Allah. Mungkin agaknya pertanyaan kita sikit apa yang mungkin saya tak pasti saya dah sebut sini ataupun tidak. Bagaimana Abdullah bin Umar, ya, sebagai contoh kita nak ambil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu anak kepada Sayyidina Umar. Dia mengatakan, aku kalau ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diriku, aku tetap akan mengatakan Alhamdulillah. Kalau musibah berlaku ke atas diriku, aku tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihatnya dalam kata-kata seperti ini, bukan mudah kalau kita perhatikannya. Mana ada orang ni, kalau ditanya ada orang ditimpa musibah, dia kata Alhamdulillah. Ini macam orang tak berapa sempurna lah gitu, ya. Sebab bila jumpa musibah lain kan. Tapi dia kata aku tetap memuji Allah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar? Katanya ialah bila musibah menimpa ke atas diriku dalam hal-hal urusan keduniaan, bukan keagamaan. Sebab itu dia memuji Allah Ta'ala. Hal-hal keagamaan ialah hal-hal apa dia? Seperti iman, kufur, ya. Kalau ditimpakan kekufuran ke atasnya, ini perkara musibah kan, takkan dia nak mengatakan Alhamdulillah. Kalau sekiranya dia ditimpa berlaku apa kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, ya, takkan dia nak memuji Allah Ta'ala. Jadi dia kata, aku tetap memuji Allah sekiranya musibah yang menimpa kepadaku adalah urusan-urusan keduniaan, bukan keagamaan, ya. Jadi kalau hal-hal keduniaan seperti hilangnya harta, ya, hilangnya kesihatan, yang sakit umpamanya kan, dia tetap puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bukan urusan apa? Urusan keagamaan, itu adalah urusan keduniaan. Yang kedua katanya, aku tetap memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana musibah yang menimpa kepadaku itu sebenarnya ada yang lebih besar daripada itu. Seperti apa? Seperti kalau kita sekiranya kehilangan harta, kita tetap puji Allah Ta'ala. Kenapa? Kan kita banyak dengar kan, macam mana, berapa habis, banyak ke dunia habis? Tak banyak, cuma 50,000 je yang habis. Tapi Alhamdulillah, sebab tak mati katanya. Dan kalau kena bunuh, mana lebih besar? 50,000 dengan nyawa. Nyawa kan? Sebab itu banyak kita dengar lah, Alhamdulillah. Ini sebenarnya kata-kata yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar kerana kita melihat yang lebih besar lagi, ya. Baik. Dan yang ketiga, kenapa dia kata aku tetap memuji Allah kalau itu musibah? Sebab aku tahu bahawa bila aku memuji Allah, Allah sendiri yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Aku akan merasakan diriku bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala mengatakan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang keempat, aku tetap memuji Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada orang yang sabar dengan ujian Allah Ta'ala dengan pahala yang tidak terkira banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar yang begitu banyak, tidak terkira sekali. Jadi ini diantaralah kalau kita boleh jadikan panduan bagaimana kita boleh memuji Allah Subhanahu Wa Taala bila musibah-musibah menimpa ke atas kita. Yang ini secara umumnya memang
tidak lepas daripada 4 perkara tadi. Itu sajalah agaknya sebagai tambahan ya, iaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan kalau tidak ada apa-apa, kita tangguhkan untuk malam ini dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi